Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pada pagi yang mudah-mudahan Allah taala memberkati kita semua untuk mengkaji ataupun membincangkan berkenaan dengan sebuah kitab hadis 40, hadis kursi 40 hadis kursi. Mungkin penganjur tak sempat nak berikan edaran dan diberikan secara PDF. Dia tak banyak, dia cuma ada 40 hadis, dan seperti mana yang tertera pada tajuknya itu, kesemua hadis yang dikumpulkan oleh pengarang ataupun penyusunnya adalah hadis kursi. InsyaAllah sebelum kita masuk kepada perbincangan hadis, saya akan sebutkan dua perkara. Perkara yang pertama adalah berkenaan dengan tajuk pada buku ini, dan yang kedua adalah berkenaan dengan penulis ataupun penyusun. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, kitab yang berada pada hadapan kita itu namanya adalah 40 hadis kursi. 40 hadis kursi. Kenapa 40 dan bukannya bilangan lain? Dan 40 ini, siapa yang biasa datang ke majlis ilmu, dia akan biasa dengar karangan para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis 40. Di antara yang terkenal adalah Imam Nawawi. Juga kita ada, baru ni kita dah khatam hadis 40 berkenaan Quran, dan juga Syekh Mula Al-Qari mengumpulkan 40 hadis. Sebenarnya ia berdasarkan satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada beberapa kita sebutkan kepelbagaian lafaz, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan man hafiza ala ummati arba'ina hadithan, siapa yang menjagakan untuk umat aku, maksudnya dia preserve 40 hadis untuk umat aku ini mengambil faedah, untuk mengambil pengajaran, dan menjaga hadis ini seperti mana yang kita maklum, ia juga sama dengan menjaga agama. Jadi Nabi sebutkan siapa yang menjaga preserve 40 hadis untuk umat aku, untuk belajar, untuk muhasabah, untuk mengambil agama mereka. Nabi SAW sebutkan ba'athahu Allahu fi zumratil fuqaha wal ulama. Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia bersama dengan kelompok fuqaha dan juga para alim ulama. Dalam riwayat yang lain, ba'athahu Allahu aliman faqihan. Allah taala akan bangkitkan dia sebagai orang alim dan juga sebagai orang yang faqih. Dan dalam riwayat yang lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syahidan syafi'an wa syahida. Nabi SAW berikan janjian, katanya kalau kamu preserve 40 hadis, maka aku kelak pada hari kiamat aku akan jadi pemberi syafaat dan juga akan memberikan penyaksian bahawa dia itu beriman, untuk dia itu masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi muslim-muslimat, seperti mana yang sebahagian telah pun maklum, hadis-hadis ini walaupun kepelbagaian lafaz, kesemua sekali dhaif. Pun begitu para ulama mengamalkannya, mereka kumpul 40 mungkin dikarenakan bilangannya itu tak terlalu banyak. Jadi itu 40. Kenapa 40? Kalau ada yang tanya, kerana Syekh Mula Al-Qari juga dalam mukadimah nanti kita akan baca, dia juga mengambil hadis ini, walaupun para ulama hadis mengatakan hadis ini lemah, tak terkecuali beliau Al-Imam Nawawi. Kita kenal bahawa beliau itu seorang yang pakar hadis, boleh memberikan hukuman terhadap hadis. Pun begitu, dia ambil hadis ini sebagai motivasi untuk kumpul 40 hadis. Baik, hadis saya rasa semua pun tahu apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perubatan, perkataan,
pengakuan ataupun sifat fizikal ataupun sifat akhlak ataupun perbuatan, attitude kita sebut kan. Jadi 40 hadis kursi. Kursi itu apa dia muslim-muslimat? Kursi ini adalah salah satu pembahagian hadis. Hadis boleh dibahagikan dari sudut kita nak tengok dia kat mana. Kalau kita nak tengok dari sudut bilangan perawi, maka hadis itu dapat pecah kepada dua bahagian. Mutawatir, satu lagi ahad. Kemudian ahad pecahlah tengok masyhur, gharib, mustafid dan sebagainya. Kalau kita nak pecahkan hadis berdasarkan kepada siapa kita nak sandarkan, kalau kita nak pecahkan hadis daripada sudut kepada siapa kita nak sandarkan, dia boleh pecah kepada 4. Satu, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita sandarkan kepada sahabat. Dan yang keempat, kita sandarkan kepada tabi'in dan juga selain daripada mereka tadi yang 3 tu. Jadi, kalaulah hadis tersebut disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu kita sebut sebagai hadis kursi. Kalau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita sebut sebagai hadis marfu'. Kalau disandarkan kepada sahabat, mauquf, dan juga tabi'in dan generasi yang datang selepas itu adalah maqtu'. Baik, saya nak ulas sedikit tentang hadis kursi. Kenapa dipanggil sebagai kursi? Para ulama bila menyebutkan tentang kenapa kursi itu dipanggil kursi, maka ada 2. Kalau kita tengok semua secara keseluruhannya, maka kita akan dapati dia akan ada 2. Kita sebutkan 2 kenapa disebutkan kursi. Kudus itu maksudnya adalah mulia. Okay, mulia. 1, disebutkan kursi kerana kita nisbahkan kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia. Jadi bila kita sebut hadis kursi, kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau muslimat, PDF tu dah bagi dah? Tak lagi? Boleh tengok kat situ. Kalau muslimat tengok kat situ, hadis kursi tu, okay, hadis kursi jarang sekali membicarakan tentang hukum. Ataupun boleh kita sebutkan tak ada langsung. Yang secara direct kita kata hukum. Hadis kursi ini kesemua sekali berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia sesuai kalau kita nak jadikan muhasabah, kita nak jadikan teladan, hadis kursi. Jarang sekali, ataupun saya sebutkan tadi, hampir tak ada yang secara direct sebutkan tentang hukum hakam. Termasuklah apa yang kita akan baca pada hari ini. Baik, macam mana kita nak tahu hadis kursi? Macam mana kita nak tahu hadis kursi? Para ulama berbeza pandangan tentang kekursian satu hadis itu. Ada yang mengatakan bahawa hadis kursi adalah sesuatu yang mafhumnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam elaborate dengan perkataan baginda sendiri. Maksudnya kefahaman itu Allah Taala berikan kepada Nabi. Kemudian Nabi sampaikan dengan menggunakan lafaz baginda. Tidak seperti mana yang diwahyukan. Untuk membezakan ia dengan Quran. Itu satu pandangan. Manakala sebahagian berpandangan, tak, dia kata kesemua sekali. Lafaz dan juga maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada beza. Tak ada beza. Jadi orang bertanya dengan pendapat yang kedua ini, bagaimana pula kita nak bezakan dengan Quran? Apa bezanya kalau begitu? Maka pandangan yang kedua menyebutkan bezanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan dia bukan Quran. Itu sahaja. Boleh faham Allah Taala mereka katakan makna dan juga lafaznya memang daripada Allah Taala. Cuma Allah Taala tak mahu yang kita sebutkan hadis kursi ini dijadikan sebahagian daripada Al-Quran. Itu sahaja. Macam mana cara kita nak kenal? Melalui beberapa perkataan. Kalau kita jumpa hadis itu, Nabi SAW sebutkan qala Allah Ta'ala, ataupun
yaqulullah, ataupun inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Maka kesemua itu menunjukkan bahawa itu adalah hadis kursi. Ataupun dalam ada satu lagi lafaz, bila sahabat kata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang Nabi riwayatkan daripada Allah Taala. Maka kalau kita jumpa empat lafaz ini, qala Allah, yaqulullah, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i, ataupun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih, kesemua itu ia menunjukkan hadis kursi. Jadi itu 40 hadis kursi. Pengenalan tentang apa yang ada pada kitab ini. Kemudian pengarangnya adalah Nuruddin Ali bin Sultan Muhammad Al-Harawi, ataupun masyhur dengan panggilan Mula Ali Al-Qari. Muslim-muslimat, kalau kita dengar perkataan Mula ini, biasanya dia terkenal di sebelah Afghanistan, Pakistan dan sebagainya. Jadi Mula Ali Al-Qari asalnya berasal daripada Afghanistan. Okay. Keluarga beliau ini diberikan ancaman oleh golongan Syiah. Akhirnya bapa beliau, Sultan Muhammad Al-Harawi, bawa kesemua sekali keluarga daripada Afghanistan pergi ke Mekah kerana ancaman Syiah. Okay. Jadi itu sebab ada gelaran Al-Makki, kerana beliau ini menetap di Mekah. Dan beliau ini bermadhab Hanafi. Kadang masa saya sembang kadang dengan kawan-kawan Afghanistan ataupun kawan-kawan Pakistan, mereka sebutkan kalau kita kat Malaysia ni terkenal dengan Riyadhus Salihin ataupun Bulughul Maram, di sana dia kata benda tu tak terkenal. Biasanya dia akan pakai karangan Syekh Mula Al-Qari ini. Dia merupakan salah seorang yang mensyarahkan Mishkatul Masabih. Mishkatul Masabih, kitab yang diguna pakai belah-belah sana itulah mazhab Hanafi. Dan dia ini kitab yang dia syarah itu adalah Mirqatul Mafatih. Jadi dia ini kita sebutkan Nuruddin Ali bin Sultan Muhammad Al-Harawi Al-Makki Al-Hanafi. Kemudian daripada mana datangnya perkataan Al-Qari? Kerana dia ini mahir dalam qiraat. Bahkan beliau ini mengambil upah. Ayah dia pesan, kata kalau kau jadi tokoh, kau jadi pengajar, jangan meminta-minta kepada kerajaan. Lalu apa yang Mula Al-Qari ini buat? Kerjaannya adalah menyalin mushaf. Salin mushaf. Dia ulama qiraat. Jadi dia salin mushaf, dan daripada jualan mushaf itulah dia menyara keluarganya. Beliau ini sezaman dengan Ibnu Hajar Al-Haytami, juga Atiyah As-Sulaimi dan juga Abdullah As-Sindi. Jadi zaman-zaman itulah. Lahir pada tahun 930 Hijrah. Wallahu alam. Jadi itu dua pengenalan kitab dan juga pengarang ataupun penyusun. Baik, kita masuk ke mukaddimah. Alhamdulillah, naskah yang ada pada Muslim-Muslimat itu merupakan hasil terjemahan pelajar-pelajar UAE, pelajar muslimatnya. Alhamdulillah, jazahumullahu khairah, mereka tolong terjemahkan daripada matan asalnya. Mereka minta saya semak, tapi tak ada kesempatan sampailah hari ini. Jadi kalau muslim-muslimat ada nampak ralat pada naskah tersebut, boleh maklumkanlah. Baik, mukaddimah ini penting. Okay, mukaddimah ini
penting untuk dibaca sebab dia ada pengenalan sedikit tentang hadis Qudusi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil azim wal barril karim. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi hamalatu ulumihi wa adabihi wa ala tabi'ina wa atba'ihim ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad sanaha fi khatir al-muftakir ila rahmati rabbihil bari Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari an ajma'a min al-ahadith al-qudsiyah wal kalimat al-ansiyah 40 hadithan yarwihi sadrur ruwah wa badrul thiqat alaihi afdalus salawat wa akmalut tahiyyat anillahi tabaraka wa ta'ala taratan biwasitati Jibril alaihi salatu wassalam wa taratan bil wahyi wal ilham wal manam mufawwadan ilaihi at-ta'biru bi ayyi ibaratin sya'a min anwa'il kalam wa hiya tughayyiru al-Qur'an al-hamid al-furqan al-majid بأن نزوله لا يكون إلا بواسطة الروح الأمين ويكون مقيدا باللفظ المنزل من اللوح المحفوظ على وجه التابعين. Baik, dia sebutkan kat sini faqad sanaha fi khatiril muftakir, dia kata telah pun tercetus idea untuk mengumpulkan hadis kursi sebanyak 40. Yarwihi sadrur ruwah, dia katakan yang diriwayatkan oleh penghulu semua perawi, wa badrul thiqat, rembulan tokoh terpercaya. Maksudnya Nabi SAW tu merupakan seolah-olah disebutkan sebagai salah seorang perawi. Nabi ambil daripada siapa? Nabi ambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tak terangkan ke semua sekali itu. Saya ambil terus daripada taratan biwasitati Jibril alaihi salatu wassalam wa taratan bil wahyi wal ilham wal manam. Dia cuba berikan pengenalan tentang hadis kursi. Cara hadis kursi itu Nabi SAW perolehi dan bezanya dengan Quran. Quran ini dia mesti melalui perantaraan Jibril. Quran mesti melalui perantaraan Jibril, dan itu termasuk sekali dalam takrif Al-Quran. Kalamullah kan, Al-Munazzal biwasitati Jibril. Quran mesti melalui perantaraan Jibril. Tetapi dia kata hadis kursi tidak mesti melalui perantaraan Jibril. Dia kata taratan bil wahyi, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala sampaikan direct kepada baginda Nabi SAW. Kadang-kadang melalui ilham, kadang-kadang melalui mimpi. Mufawwadan ilahi ta'biru bi'ayyi ibaratin sya'a min anwa'il kalam. Kemudian Nabi menyampaikan dengan ibarat Nabi sendiri. Jadi kita tahu bahawa Syekh Mula Al-Qari berpandangan bahawa hadis kursi adalah hadis maknanya daripada Allah Ta'ala, tetapi disampaikan baginda dengan perkataan baginda sendiri. Dia dengan berbeza dengan pandangan yang kedua, kata makna dan juga lafaznya dua-dua daripada Allah Ta'ala. Wahya tughayyirul Qur'an al-hamid al-furqan al-majid. Dia beza dengan Al-Quran. Kemudian disebut kat sini bi anna nuzulahu la yakunu illa biwasitati ruhil amin. Yang mana Al-Quran penurunannya mesti melalui Jibril. Ar-ruh al-amin kat sini maksudnya adalah Jibril. Ruh al-amin, ruh yang amanah. Wa yakunu muqayyadan bil lafzil munazzal, dan juga lafaz Al-Quran itu terikat, tak boleh dirubah. Berbanding dengan hadis kursi yang pada pandangan beliau disampaikan melalui lafaz baginda sendiri. Minal lauhil mahfuz, daripada lauh al-mahfuz. Apa dia lauhil mahfuz ini, muslimin muslimat? Kita banyak kali dengarkan lauh mahfuz, lauh mahfuz. Apa dia lauhul mahfuz itu? Lauh mahfuz ini merupakan suatu kitab yang paling agung sekali. Ya Allah ciptakan 500 tahun perjalanan sebelum penciptaan mana-mana makhluk. Seperti mana yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebutkan. Lauh al-mahfuz. Dan bila kita faham konsep lauhul mahfuz ini, kita akan tahu bahawa
seolah-olah kita ada dua kitab. Satu kitab yang tidak berubah, iaitu Lauhul Mahfuz. Satu lagi kitab yang berubah di tangan malaikat. Kan kita kata kita minta panjang umur. Kita minta panjang umur. Jadi malaikat, kitab yang ada pada dia itu telah pun tercatat. Katalah umur si fulan, si Ahmad, umurnya 70 tahun. Itu kitab yang berada pada malaikat. Kemudian bila dia berdoa, ya Allah panjangkan umur aku. Kemudian dia buat seperti mana yang Nabi SAW khabarkan, menziarah orang, berikan sedekah. Akhirnya Allah Ta'ala berikan dia umur yang panjang. Kitab yang berada pada malaikat itu, yang diketahui oleh malaikat itu berubah. Tetapi kitab yang berada pada Lauh Al-Mahfuz itu tidak berubah. Seolah-olah Allah Ta'ala tahu umur ni seperti, bukan seolah-olah, Allah Ta'ala tahu, silap, bukan seolah-olah, Allah Ta'ala tahu umur ni sekian, kemudian dia akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk ditambahkan umurnya dan juga ditambahkan rezekinya. Yang berubah itu berada pada kitab yang diketahui oleh malaikat, tetapi di Lauh Al-Mahfuz tidak berubah. Itulah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah Ta'ala akan padam dan juga tetapkan. Para ulama bahas lagi tentang perkataan ini. Padam dan juga tetap. Ada yang kata dosa, ada yang kata pahala. Kan orang buat pahala banyak, solat qiyamul lail, tiba-tiba dia musyrik. Waliyazubillah. Jadi dia yamhullahu ma yasha'. Allah Ta'ala padam apa yang dia kehendaki. Kemudian di penghujung ayat itu Allah Ta'ala sebutkan wa indahu ummul kitab. Dan di sisi Allah itu ada ummul kitab. Ummul kitab situ maksudnya adalah Lauh Al-Mahfuz. Ini bagi pandangan yang memilih bahawa kalaulah satu orang itu minta umur yang panjang, maka Allah Ta'ala betul-betul kurniakan dia umur yang panjang. Sebab kita ada para ulama yang menyebutkan bila satu orang minta umur yang panjang, maka bukan secara realitinya umurnya jadi panjang, tapi Allah Ta'ala berikan dia keberkatan. Allahu a'lam. Jadi Al-Quran itu daripada Lauh Al-Mahfuz ala wajhi at-ta'yin, thumma yakunu naqluhu mutawatiran qat'iyyan fi kulli tabaqatin wa asrin wa hin. Baik, Syekh Mula Al-Qari sebutkan Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir qat'iyyan. Mutawatir, apa maksud mutawatir? Mutawatir adalah salah satu bentuk periwayatan daripada kelompok yang ramai kepada kelompok yang ramai kepada kelompok yang ramai. Disebabkan jumlah yang terlalu ramai ini, mustahil mereka itu dapat berpakat untuk membuat kedustaan. Kalau ada satu orang berbohong ataupun cuba berbohong, pasti yang lain tahu bahawa dia itu berbohong. Sebab jumlah ramai, mustahil boleh pakat untuk berdusta. Itu sebab jangan tanya, ini ada sanad hadis, mana sanad Quran? Sebab Quran diriwayatkan secara mutawatir, tidak memerlukan sanad. Walaupun kita ada sanad sebenarnya, sanad qiraat dan sebagainya. Wa yatafarra'u 'alaihi furu'un kathiratun 'inda ulama'i biha syahira. Dan ada beberapa hukum furu' yang membabitkan Al-Quran. Contohnya apa? Adamu sihhatis salati bi qira'atil ahadithil qudsiyah. Contoh, tidak sah solat kalau kita baca hadis kursi. Betul, hadis kursi itu kita nisbahkan kepada Allah Ta'ala, tapi boleh tak kita baca dalam solat? Jawapannya adalah tak boleh dan tak sah. Wa minha adamu hurmati massiha wa qira'atiha lil junub wal haid wan nufasa. Al-Quran tak boleh, ini pandangan jumhur, tak boleh disentuh dan juga tak boleh dibaca untuk orang yang berjunub dan juga haid dan juga nufasa. Berbeza dengan hadis kursi. Hadis kursi boleh dibaca oleh semua orang hatta walaupun dia tidak berwuduk. Wa minha adamu kufri jahidiha. Yang berikutnya adalah kalau kita mengingkari hadis kursi itu, kita tak percaya, dia tidak dihukum sebagai kufur. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran, siapa yang mengingkari hatta walaupun satu huruf, dia kufur.
Wa minha adamu ta'alluqil i'jazi biha. Dan juga hadis kursi tidak memiliki mukjizat. Okey, hadis kursi tidak ada mukjizat. Quran ada mukjizat. Yang juga Quran setiap huruf itu diberikan ganjaran kebaikan 10. Baik, dia dah habis terang kat situ, kemudian dia letakkan koma. Nampak kan? Koma. Dia memang gitu uslub bahasa Arab. Dia tak ada titik, dia koma-koma aje. Memanjang koma, jadi orang yang baca ataupun orang yang mentalaah tu kena alert kan. Patut ni dia masuk perenggan lain ni. Tapi dia satu perenggan. Kenapa dia buat semua ini? Dia kata raja'an an akuna fid dunya dakhilan tahta syaratiyah. Dia kata aku berharap aku kumpul 40 hadis ini, hadis kursi. Dia kata mudah-mudahan aku ini di dalam dunia termasuk golongan yang Nabi SAW sebutkan man hafiza ala ummati 40 hadithan minas sunnah wa fil akhirah asluku fi jaza'. Dia kata dekat akhirat nanti aku nak minta aku punya pahala. Kuntu lahu syahidan, seperti mana yang hadis yang kita sebutkan tadi itu. Nabi kata aku akan jadi sebagai saksi wa syafi'an yaumal qiyamah, dan juga pemberi syafaat kepada dia pada hari kiamat. Wallahu alam. Itu muqaddimah. Ada soalan? Tak ada kan? Hadis yang pertama. Ni semua pasal tazkiyatun nafs saja ni. Tentang Al-Fatihah, kemudian kalau sakit macam mana, boleh tak mencela masa pergi ziarah orang, kalau tak ziarah Allah Ta'ala kata apa, aku berada kat situ, kenapa engkau tak ziarah aku? Jadi hadis-hadis ini adalah hadis tentang muhasabah dan juga tazkiyatun nafs. Baik, hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah Ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al fa idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه أحمد وأصحاب الست ما عدا البخاري. Hadis yang pertama ini muslim-muslimat tentang Allah Subhanahu wa taala akan menyahut setiap kali satu orang hamba itu membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah di dalam salat. Setiap kali alhamdulillahirabbil alamin Allah Taala akan jawab. Cuma benda itu ghaibi. Ghaib. Kita tak nampak. Oleh kerana itu sebahagian para ulama menyebutkan berdasarkan hadis ini tidak sepatutnya satu orang itu membaca Al-Fatihah dalam keadaan kelang kabut. Bahkan ada yang tidak menyukai untuk disambung-sambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ada sebahagian kata patut dibaca dengan tenang. Kerana setiap kali kita sebut alhamdulillahirabbil alamin, Allah tak akan respon dan juga reply. Jadi ini kandungan hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah Ta'ala. Jadi kita tahu hadis ini adalah hadis kursi sebab Nabi kata apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membahagikan as-salah. As-salah kat sini bukan solat, tetapi ia merujuk kepada bacaan Fatihah. Jadi as-salah kat sini merujuk kepada bacaan Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah itu mewakili as-salah? Kenapa tak disebutkan dalam riwayat ini qasamtul Fatihata?
baini wa baina abdi nisfain. Boleh tak? Boleh sebenarnya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala firman qasamtu as-salah? Allah Taala tak guna perkataan Al-Fatihah. Sebabnya salah satu rukun dalam sembahyang, dan kalau satu orang itu tak lepas ataupun bacaannya tak betul dan dia tahu bacanya tak betul, adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Jadi seolah Allah Ta'ala nak gambarkan solat itu adalah Fatihah. Kalau Fatihah tak betul, solat tidak ada. Ini bertepatan dengan satu lagi hadis yang lain, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah lah maksudnya dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi Allah Ta'ala kata, qasamtu as-salata baini wa baina abdi. Aku membahagikan as-salat sini maksudnya adalah surah Al-Fatihah di antara aku dan juga hamba-Ku kepada dua. Wa li 'abdi ma sa'al. Dan bagi hamba-Ku apa yang dia pinta. Jadi kita tahu bahawa salah satu juzuk Al-Fatihah itu adalah untuk kita sendiri sebenarnya. Dan kalaulah seorang Muslim itu tahu dan dia hayatikan hadis ini, nescaya dia akan baca Fatihah itu dengan khusyuk dan juga bersungguh-sungguh. Dan sebahagian lagi itu kat mana? Dan sebahagian lagi itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu ketika dia baca Al-Fatihah ini, dia iktiraf tentang Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu rububiyah, dia punya uluhiyah dan juga asma wa sifat. Jadi itu satu portion. Bila kita baca alhamdulillahirabbil, kita iktiraf. Iktiraf satu, kemudian yang pecahan kedua adalah apa yang kita minta dekat Allah Taala. Qala al-'abdu, bila satu orang hamba itu berkata alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Qala Allah hamidani abdi. Bila kita kata alhamdulillahirabbil alamin, itu sebab salah satu cara kita nak khusyuk dalam solat adalah kita baca dengan perlahan-lahan. Bukan perlahan-lahan maksudnya merendahkan suara, tapi kita baca slow gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bila kita mengaji kan hadis ni kan. Jadi bila kita mengaji, kita tahu bahawa Allah Taala akan sebut kat kita hamidani abdi, hamba-Ku memuji kat aku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, ini yang untuk Allah Taala ni, kita iktiraf Allah Taala yang berhak disembah. Allah Taala Tuhan sekalian alam, dia maha sempurna sifatnya. Bila satu orang hamba itu sebut ar-rahmanir rahim, qala Allah athna alayya abdi, hamba-Ku memujiku. Fa idza qala Malik Yaumiddin, bila satu orang hamba itu sebut Malik Yaumiddin, Al-Malik maksudnya adalah penguasa. Yaumiddin merujuk kepada hari agama, iaitu hari pembalasan, iaitu hari akhirat. Qala majjadani abdi, majjadani maksudnya adalah azzamani, hamba-Ku telah pun membesarkan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan setelah kita iktiraf Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam, sifat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita sebut kepada apa? Ke Allah Taala apa dia? Iyyaka na'budu, hanya Engkaulah, na'budu, kami sembah. Sebenarnya kat sini dia ada satu, kita sebutkan hikmah dari sudut bahasa. Kalau ikut bahasa Arabnya, kita akan dahulukan na'budu, iyyaka, kami sembah Engkau wahai Allah. Tapi dalam surah Al-Fatihah didahulukan iyyaka, kepada Engkau kami sembah. Mungkin orang yang tak menghargai bahasa tu, dia mungkin kata sama saja. Tak, dia ada emphasize kat situ. Emphasize-nya kat mana? Ke Allah sebagai Tuhan ke, ataupun kita, perbuatan kita menyembah?
Kalau kita letakkan, kita kata secara sebagai contoh ni, na'budu iyyaka, kami sembah engkau, kami menyembah engkau wahai Allah. Emphasiznya kat situ, dia punya penekanan itu adalah perbuatan kita sembah Allah Ta'ala. Tapi kalau kita letakkan iyyaka na'budu, maka emphasiznya situ adalah engkaulah yang berhak satu-satunya disembah dan kami sembah engkau. Gitu lebih kurang maksudnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sama juga kita sepatutnya asalnya adalah nasta'inu iyyaka, kami meminta tolong kepadamu wahai Allah. Jadi bila kita sebut iyyaka nasta'in, engkaulah yang satu-satunya tempat kami berharap, tempat kami meminta pertolongan, kami meminta pertolongan kepadamu. Qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan bila kita sampai ayat yang kelima ni, Allah Ta'ala kata apa? Di sini dia punya expression. Hadza baini, ini di antara aku dan juga hamba-ku. Yang Allah Ta'ala tadi tu alhamdulillah rabbil alamin sampai iyyaka na'budu tu. Kemudian yang kat belakang tu wa iyyaka nasta'in tu, itu adalah bahagian kita. Jadi tak sepatutnya kita ini baca Fatihah dalam keadaan kelang kabut. Baca dengan bertajwid, baca dengan perlahan-lahan. Dia punya pace itu, pace berapa? Pace 8 ya. 8 slow. Kalau orang jogging pace 8 kan. Ini slow gitu. Dia insya-Allah musim-musim. Kalau nak tahu khusyuk mana kita baca Fatihah tu, bila kita ditimpa musibah. Dan ada masalah itu, sakit, ada masalah kewangan, tekanan, cuba bangkit pada waktu malam tu. Macam mana kita baca Fatihah masa tu? Dia akan slow gitu kan, sebab kita hati bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala, tempat aku nak berharap ni, Allah Ta'ala aku nak mohon pertolongan. Fa idza qal ihdinas siratal mustaqim, berikan hidayah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Mustaqim kat sini dari sudut perbuatan dan juga perkataan kita. Sebab ada orang yang percakapannya sebut lain, tapi kita tengok perbuatannya lain. Kan? Biasanya macam itulah. Biasanya perkataan itu nampak betul, kalau dinilai pun betul, tapi kita tengok dia punya perbuatan itu betul ke salah. Kadang-kadang kat Facebook pun sama juga gitu. Yang Quran sunnah gitu, kita hendaklah tapi kita tengok lain dia punya perbuatan tu, tak sama. Jadi bila kita nampak ini sebagai satu benda yang sangat penting, kita akan bersungguh minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus dari sudut perbuatan dan juga perkataan. Biarlah kita sebut ini perkataan kita sebut kebaikan, maka sikap kita juga menuruti perkataan kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan ini adalah untuk hamba-Ku dan juga bagi hamba-Ku apa yang dia mohon. Wallahu a'lam. Baik, sini ada satu persoalan. Kita sebutkan tadi Al-Fatihah ini merupakan rukun dan tak sah orang yang tidak membaca Fatihah dalam solatnya. Bagaimana pula kalau ada orang yang baru masuk Islam dan juga tidak menghafal Al-Fatihah? Apa yang patut kita buat dekat dia? Sedangkan wajib solat. Wajib solat. Jawapannya adalah kita ajarkan dia zikir. Kita ajarkan dia zikir. Katalah dia tu baru masuk Islam, tiba-tiba masuk waktu zuhur, Fatihah tak hafal lagi, dia punya mulut pelat gitu. Pelat, tak boleh sebut bahasa Arab dengan betul kan. Ada satu riwayat, satu orang lelaki datang ke Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani syai'a, fa'allimni." Dia kata, "Wahai Rasul, aku ini tak boleh, tak mampu nak baca Quran sikit pun.
fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Dia kata, apa yang aku boleh buat untuk gantikan Fatihah ni? Kalau ini para ulama jadikan ini sebagai dalil, kalaulah satu orang itu tak boleh nak baca Fatihah, maka kes ini. Yang lelaki ni pula dia tak boleh baca Quran. Maka Nabi kata apa? Qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau ada orang tanya, dia baru masuk Islam, dia kata Fatihah ni panjang sangat lah, kita ajarkan dia ni zikir ni, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Qal ya Rasulullah hadha lillahi azza wa jalla fama li. Kan tadi itu Al-Fatihah tu kan dia ada pecah dua kan, untuk Allah dan juga untuk hamba. Jadi lelaki ni tanya, betul subhanallah alhamdulillah itu untuk Allah Ta'ala, untuk aku pula apa dia? Nabi kata kat dia, qul Allahumma rahamni warzuqni wahdini wa'afini wahdini. Allahumma rahamni warzuqni wa'afini wahdini, dalam hadis riwayat Abu Dawud. Jadi kalaulah ada orang tak mampu nak baca Al-Fatihah lagi, mungkin pelat ataupun baru masuk Islam dan sebagainya, di samping dia itu perlu mencuba untuk hafal juga, sementara tak boleh tu bolehlah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan seterusnya. Wallahu alam. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kadzdzabani ibnu Adam, anak Adam mendustakan aku. Walam yakun lahu dhalik, padahal dia tidak patut untuk melakukan perbuatan tersebut. Wasyatamani, dan dia mencela aku. Walam yakun lahu dhalik, dan dia tak patut dan tak sepatutnya dia buat seperti itu. Apa maksud Allah Ta'ala Kadzdzabani ibnu Adam, anak Adam mendustakan aku? Dan apa maksud Allah Ta'ala anak Adam itu mencela aku? Besar perbuatan ini muslim-muslimat. Akhirnya kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun makhluknya ada yang mencela Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW, hambanya yang paling mulia pun ada yang tak suka. Betul? Allah Ta'ala yang berikan kita macam-macam, berikan kita kehidupan, hatta walaupun nikmat lain itu tak diberikan, nikmat hidup itu saja sebenarnya satu nikmat. Dan Nabi SAW dengan kemuliaan akhlak baginda, kesungguhan baginda dalam dakwah pun begitu, ada makhluk yang tak suka. Apa yang cuba saya sampaikan? Kalau Allah Ta'ala ada sebagian makhluk buat seperti itu, dan Nabi ada sebagian makhluk cela, apatah lagi kita ini. Martabat paling rendah dalam dakwah adalah mendapat celaan. Yang paling rendah sekali adalah di label mungkin. Label itu adalah martabat paling rendah. Jadi akhirnya kita tahu bahawa kalaulah begini kejadiannya, memang kita pun sakit hati juga bila di label, kadang bila
Benda kita tak kata seperti itu, dia kata, kita kata. Orang cela kita, orang maki hamun kita. Jadi setidaknya bila kita tahu hadis ini, kita akan rasa, oh, benda tu cuma tak ada apa. Walaupun memang terasa membekas kat hati kan, kadang kita dendam ke orang tu. Tapi bila kita tengok ini, Allah Ta'ala pun makhluknya celah. Nabi pun lempar batu gitu. Kita ni taklah lebih mulia daripada Nabi, jauh sekali. Bahkan para sahabat pun jauh iman kita dengan para sahabat. Jadi kita pun insaf lah gitu kan. Dakwah, martabat paling rendahnya adalah mendapat label dan juga kutukan. Itu biasa. Selagi mana tak dibunuh ataupun tu, kita pun tak apalah. Baik. Fa'amma takdzibuhu iyaya. Kemudian Allah Ta'ala terangkan bagaimana satu orang makhluknya boleh menafikan Allah Ta'ala. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata hari kiamat ada, aku akan bangkitkan kamu dan aku akan berikan pembalasan setiap apa yang kamu buat di dekat dunia. Lalu makhluk tu kata hari kiamat tak ada, hari pembalasan tak ada. Jadi ini yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala, hamba aku menafikan aku. La yu'idani kama bada'ani. Allah Ta'ala kata apa? Sekali-kali dia, itu maksudnya merujuk kepada Allah Ta'ala, tidak akan mengembalikan aku seperti mana dia menciptakan aku. Dan Allah Ta'ala balas, walaysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatih. Dia kata tidaklah lebih susah kalau nak dibandingkan mencipta daripada tak ada dengan mengembalikan apa yang telah ada. Tak jauh lebih susah, dia kata. Allah Ta'ala sebut. Maksudnya penciptaan Adam itu, kalaulah nak dibandingkan cipta yang pertama ataupun mengembalikan, cipta yang pertama itu yang kalau kita nak nisbahkan kepada kita, lebih susah berbanding dengan nak membangkitkan semula ataupun mengadakan semula. Seolah-olah Allah Ta'ala kata apa? Nak bangkitkan semula ni kerja mudah. Tak lebih susah daripada nak menciptakan Adam dan juga isterinya Hawa. Wa amma syatmuhu iyaya. Adapun celaannya itu terhadap aku, bila satu orang makhluk kata ittakhadallahu walada, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengambil anak. Wa anal ahadus samad, dan aku ini adalah ahad, satu-satu. As-samad. As-samad, lam alid wa lam ulad. Nanti saya akan huraikan perkataan samad itu. Lam alid wa lam ulad, aku ini tidak diperanakkan dan aku ini tidak beranak. Walam yakun li kufuwan ahad, dan aku ini tidak ada sekutu suatu apa pun. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. As-samad itu apa dia? As-samad itu maksudnya adalah sayyid daim, sentiasa berada dalam keadaan ketuanan. Kan Melayu selalu sebutkan ketuanan Melayu, ketuanan Melayu. Jadi kalau kita nak tengok makna literal as-samad itu kan, kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad itu apa dia? As-sayyid ad-daim, dia sentiasa berada dalam keadaan ketuanan. As-samad maksudnya adalah as-sayyidul muta' alladhi la yuqda dunahu amrun. Ketuanan yang dituruti perintahnya dan tidak ada pemutus, dan hajat tidak akan sampai terlaksana melainkan dengan pergi kepada ketuanan tersebut. Itu maksudnya as-samad. Kalau kita terjemah ke bahasa Melayu, kalau muslim-muslimat tengok tafsir ataupun tengok, bukan tafsir, terjemahan, dia akan sebut kat situ apa? As-samad tu apa dia? Tempat bergantung. Tempat bergantung. Maka Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang mengatakan bahawa aku ini mempunyai anak, mempunyai sekutu, sesungguhnya dia telah pun mencela aku. Dan kita tahu bahawa ia merupakan suatu dosa besar. Kan baru ni kan di Bali kan, ada juga kadang-kadang Muslim yang menyebut selamat di Bali dan sebagainya. Benda itu tidak sepatutnya. Kita hormat
Okay, kita tidak mencela, dalam masa yang sama kita tak meraihkan. Kita hormat dia kita hormat perbuatan dia itu dari sudut kita tak cela dia, kita tak pergi maki dia ataupun kita tak berganggu dia. Tapi dalam masa sama kita ini, kalau kita ada iman, kita betul-betul Allah Ta'ala kita apa, barak dan juga walak dan juga barak itu kan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan Tuhan. Dengan segala nikmatnya, tiba-tiba kita kata kat orang yang sambut benda-benda tu lah kan, semuanya tu kita kata oh selamat menyambut. Benda tu tak seperti itu. Dia tak seperti itu muslim-muslimat. Tak boleh. Kita hormat dia buat tindakan dia tu, dia tak ganggu kita. Tapi dalam masa yang sama kita tak kata selamat menyambut. Tengah-tengah apa, ada bunga api lah. Ya, gitulah lebih kurangnya. Allahu a'lam. Hadis yang ketiga. Okay. Lepas hadis ketiga ni kita rehat sekejap 5 minit lebih kurang, boleh Saya macam itulah kat kelas pun tentu suka rehat-rehat. Mungkin nak makan ke apa kan. Hadis yang ketiga. Okey, ni kira laju tiga. Biasa tiga ni, biasa satu kuliah satu je kan, satu dua. Saya cuba lajukan. Baik, hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahr. Ini satu lagi ni. Wa ana ad-dahru biyadaya al-amru uqallibu al-layla wan-nahar. Muttafaqun alaih. Wa rawahu al-Bukhari wa Ahmad. Hadis ketiga ini, bagaimana tadi kita baca hadis yang kedua tu, bagaimana satu orang makhluk boleh mencela Allah Ta'ala. Dan kata Allah Ta'ala ada sekutu, Allah Ta'ala ada anak, waliyazbillah. Ini ada satu lagi kategori. Kita mungkinlah tak masuk dalam kategori kedua ni kan, kalau kita belajar akidah dan sebagainya. Tapi yang ketiga ni, hadis yang ketiga ni, ada sebahagian yang buat. Okay. Dia mencela waktu. Hujan katanya, Allah hujan. Ini mesti petanda begitu. Apa, kemarau. Semua ada je dia punya celaan gitu. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam. Ibnu Adam, anak Adam menyakitiku. Dan kita tahu bahawa tak ada satu orang makhluk pun yang boleh menyakiti Allah Taala. Okay. Ini Allah Taala berikan perumpamaan. Okay, Allah Ta'ala berikan perumpamaan. Maksudnya perbuatan dia tu Allah Ta'ala tak suka. Okay. Allah Ta'ala berikan perumpamaan dalam surah Al-Baqarah, perumpamaan nyamuk. Kat sini Allah Ta'ala berikan perumpamaan, yu'dhinu ibnu Adam, anak Adam menyakitiku. Dengan apa? Yasubbud dahar, dia mencela waktu. Tak sukalah ini, tak sukalah. Wa ana ad-dahr, dan Allah Ta'ala kata apa? Akulah masa. Biyadiyal amr, di tangan aku ini urusan. Uqallibul laila wan nahar, aku membolak-balikkan di antara pagi dan juga malam. Baik, apa kesan mencela waktu muslim muslimat? Saya sebutkan dua. Kenapa kita tak boleh mencela waktu? Macam mana biasa orang cela waktu? Apa perkataan ni pakai biasa? Macam mana orang cela waktu? Tak terdatang dalam kepala saya. Tak apa, kalau datang nanti saya sebut. Sebabnya dia kata mencela waktu, sedangkan waktu itu dia juga makhluk Allah Ta'ala, dan dia tidak ada tasarruf sendiri. Maksudnya macam kita ada tasarruf sendiri. Kita nak makan, kita makan. Kita nak pergi, kita pergi. Kita nak berjalan, kita berjalan. Waktu tak seperti itu. Dan yang menciptakan waktu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita mencela waktu, yang mana waktu tu dia tak tasarruf sendiri, dia tak bergerak sendiri pun, Allah Ta'ala yang menukarkan.
Allah Ta'ala yang menentukan musim hujan. Kan November ni musim hujan kan. Allah Ta'ala yang menentukan. Maka mencela waktu sama dengan mencela pencipta waktu. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan kita mencela waktu. Yang kedua, dia mengandungi kesyirikan. Macam mana mengandungi kesyirikan? Bila kita kata waktu ni mudarat ni. Waktu ni memberikan manfaat. Dengan i'tikad bahawa waktu itu sendiri memberikan mudarat dan juga memberikan manfaat, maka dia mengandungi kesyirikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuma perlu saya terangkan kat sini supaya tak jadi salah faham. Dia beza dengan kita menyifatkan waktu. Sekarang ni waktu panas. Itu beza dengan mencela waktu. Waktu ni tak guna punya waktu. Macam gitulah lebih kurang, tak guna punya waktu. Alah, musim hujan confirm rezeki tak ada. Gitu. Tapi kalau kita alah musim hujan, tak boleh pergi ke mana, ni sejuk ni. Benda itu tak mengapa. Itu adalah aduan. Itu tidak. Itu adalah aduan. Dia apa? Mengeluh. Dia mengeluh. Meluahkan. Dia mensifatkan waktu. Hujan, tak dapat nak pergi jogging. Apa tak dapat nak buat pace 5 apa. Jogging. Gitulah. Mensifatkan waktu dan juga mencela waktu. Ya, itu satu perkataan syirik. Wahai langit, berikanlah bahagia. Konon apa? Konon acah apa? Acah romantik tu kan. Kurang dah saya baca buku-buku situ. Ya. Jadi sepatutnya itu yang saya sebutkan tadi, mengandungi kesyirikan. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Kalau kita katakan mudah-mudahan tahun 2020 apa 2022 Allah Ta'ala berikan kita kebaikan lebih baik daripada itu, tak mengapa. Tapi kalau kita kata 2020 siap berikan aku, itu satu benda yang mengandungi kesyirikan. Kita kena pelihara kita punya akidah gitu. Kita nampak macam mudah. Kan baru ni yang bomoh tu kan, isu Zulfarhan. Puncanya bomoh. Dan Allah Ta'ala berikan teguran ataupun Nabi dia menyebabkan permusuhan, menyebabkan al-adawah. Tapi sebahagian kita mengambil mudah gitu, tak apalah gitu. Kadang-kadang sikit-sikit sakit pergi ruqyah. Ruqyah tu pun kadang satu benda yang perlu diteliti semula. Jalan terbaik adalah kita, katalah betul kita ada ahli keluarga yang sikit-sikit jin kan, ataupun dia itulah meracau. Jalan terbaik adalah bukan bawa dia pergi jumpa peruqyah. Jalan terbaik adalah suruh dia itu belajar tentang ruqyah. Nak sampai bila bawa ustaz tu, nak bawa dia ke jumpa ustaz pergi ruqyah? Ataupun katalah dia itu tak begitu ada kebolehan sangat, kita lah belajar. Kita yang ahli keluarga ni patutnya kita lah sebagai lelaki kan, ruqyah yang boleh bila-bila masa tak ada had waktu untuk baca Quran, untuk zikir, kita belajar. Mungkin kalau sesekali kita tak tahu, kita bawa, mungkin okey. Mungkin okey, maksud saya tengoklah siapa yang ruqyah tu. Ya, siap ada dialog lagi. Jadi panjang dialog tu kan. Makan apa malam tadi, tanya jin tu pula. Kau siap tak? Jadi panjang dialog tu kan. Sebab guru saya sebut begitu. Dia kata jangan dialog dengan orang. Ada satu orang lecturer saya lah, Sudan. Saya masuk kelas ya. Dia kata jangan dialog. Jadi panjang gitu, buang masa. Dia sunyi gitu kan. Ya, yang sebaiknya muslim-muslimat kita belajar. Itu terutama sekali yang muslimat lah, yang mungkin emosinya itu lebih cepat terganggu. Kenapa jin boleh datang kat kita?
Kenapa dia cepat mengganggu kita? Salah satunya sebab perasaan sedih, marah. Salah satu sebabnya adalah tidak menjaga kebersihan. Sebab lain, tidak mengamalkan zikrullah. Zikrullah tak dibaca. Kemudian apa tadi saya sebut, tidak menjaga kebersihan, salah satu punca. Rumah tu tak, kadang kat sinki tu sampai habis pinggan tak boleh pakai, kena basuh semula. Maksudnya recycle seminggu tu habis kat situ, kat sinki tu saja. Tak. Lepas tu tulang dibuang. Tulang kan makanan jin. Letak kat situ. Benda tu ghaibiat, kita tak tahu. Tapi bila Nabi SAW khabarkan kita gitu, kita yakin dan percaya. Jadi kita kena, mukmin patut bersih. Jangan dia campak seperti itu. Kemudian emosi. Sedih, terlalu sedih. Punca jin boleh possess kat satu orang. Dan yang keempat, saya teringat yang keempat, terlalu lara gitu. Pernah ada satu kejadian dekat tempat saya tu. Lelaki perempuan kadang kita buat gelak, saya pun tak tahu macam mana nak describe tu. Bergelak sakan sampai tengah malam, sampai pukul 11 gitu. Saya lalu dekat masjid. Tiba-tiba ada satu orang budak perempuan ni, dia meracau. Dia begitulah, dia mengilai. Jadi budak-budak ni tahu dia buat apa. Dia pegang tangan budak perempuan tu dan kaki dia seret bawa ke masjid. Dia tak ingat yang jin dan juga syaitan juga boleh masuk masjid. Bawa ke masjid, nampak depan kepala saya, depan kepala mata saya. Bawa masjid, dalam masjid tu. Dia ingat jin tu keluar masuk masjid. Allahu Akbar. Dia memang gitulah kan, dia punya nature. Ada pernah tengok tiba-tiba ada orang meracau dekat majlis ilmu? Tak ada. Wallahu a'lam, muzik saya tak pasti. Tapi muzik bukanlah satu alat untuk menenangkan. Okay, kalaulah muzik itu satu benda yang menenangkan, kenapa ramai pemuzik bunuh diri? Dia adalah satu hiburan gitulah, hiburan. Dia bukan satu benda yang menenangkan. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti rehat mungkin 5 minit. Kelas pula. Kita punya sesi ni sampai pukul 11 insya-Allah. Mungkin tak habis, kita sambung daurah yang akan datang lah. Jadi kita rehat 5 minit. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita sambung semula pada pukul 10.35.